dunia AI mengusik tenaga kerja manusia. Okay. Baru-baru tadi Syazwan kata tentang HR. So sekarang ni kita ada sistem yang mana kita tak perlukan manusia lagi. AI yang jalankan kerja. Betul. Sistem HR. Saya ada jumpa. Okay, saya ada jumpa dan baru-baru ni ada satu company besar, saya tak nak cerita lah, nanti kena saman. Okay. Dia lay off about 500 staff due to AI. Sebab AI dah take over kerja manusia. Apa pandangan Syazwan dan apa nasihat Syazwan mengenai isu ni? Sebab saya pun risau bila sebut tentang benda ni. Saya kerja saya promote tenaga kerja, bagi tahu, sebab kita tahu yang mana ramai tak minat dah untuk nak sambung pengajian. Betul, semua kan. Betul. So tapi peluang pekerjaan tu tak ada. Sebab apa? Sebab AI. Okay, so Syazwan saya rasa layak kot jawab soalan. Assalamualaikum semua. Selamat pagi. Kita jumpa lagi di Oil and Gas Meta. Oil and Gas kita panggil Metacast. Okey, bukan sekadar minyak dan gas. Alhamdulillah kita berjumpa semula dalam sesi podcast kita. Kali ini kita ada saudara Syazwan, okey, sebagai jemputan kita. Jauh dah datang daripada Kajang. Okey, tadi perjalanan okey Wan? Okey, alhamdulillah tak ada jam, cuma ada hujan renyai-renyai sikit daripada Kajang. Right. Okey, tak kenal maka tak cinta, kan? So sebelum kita nak pergi ke topik kita pada hari ni, boleh tak sedikit pengenalan mengenai Syazwan, lebih-lebih lagi mengenai sudut kerjaya. Okey. Siapa Syazwan? Okay, first of all, Assalamualaikum. Terima kasih Tuan Fazrul dan OGM kerana sudi menjemput saya. I think first of all, I'd like to give a disclaimer lah that I came here as a personal capacity. Saya tidak mewakili mana-mana organisasi yang saya terkait lah. Saya dulu graduate daripada UTP, Petroleum Geoscience. Petroleum Geoscience. Petroleum Geoscience maknanya possible kerja sebagai geologis, geotechnical, boleh? Boleh jadi juga. Boleh juga. Geoscience pun boleh juga. Tapi dia lebih kepada upstream industry of oil and gas lah. Geologis, more kepada exploration and production lah. Okay. So cita-cita of course lah nak jadi geologis dulu. Sebab orang kata jadi geologis ni gaji tinggi lah, pay dia sedap apa semua kan. Tapi nak dijadikan cerita, bila saya graduate 2019 tu, minyak industri oil and gas ni dia tidak berapa baik lah ketika itu. So peluang untuk saya cari kerja di bahagian upstream tu sedikit kurang. Maka saya bernasib baik sebab saya dulu buat internship juga di Petronas. Dan saya dapat peluang untuk belajar lebih dari dalam project management punya area lah. So how I started my career is actually by leveraging on that experience actually on the project management, and then but I jump into IT field in 2019. Daripada geoscience kita terus jump pergi ke IT. Huge punya jump tu. Betul. Memang very contradict lah. Tak ada kaitan pun. Okay. So, tapi I think it's a blessing in disguise because once I got into IT punya world, I realised that the opportunity in IT world is very huge lah. It's very huge, and the world doesn't stop. Kalau macam contoh kita tak dapat kerja oil and gas dalam bidang yang kita belajar, for me the world just doesn't stop right there. Okay. Because once you go into IT ni, it actually opens a lot of horizons lah, yang di mana peluang kerjaya ni sebenarnya lebih besar daripada common disiplin macam engineering ke apa semua lah. Faham. Then daripada situ I maneuver my step from IT, from a business analyst into product manager, and now I'm a certified product manager lah. Basically product manager ni sama je macam project manager, tapi project is managing project, dan product is managing product lah. Okay. Alright. Kita faham. Itu sedikit mengenai Syazwan. Okay. Kita berbalik kepada topik asal ataupun topik yang paling asas. Kenapa mesti oil and gas? Kenapa pilih oil and gas? Bila saya sebut tentang oil and gas, apa pandangan Syazwan mengenai industri ni? I think first of all, oil and gas itself is a huge industry in Malaysia because obviously kita ni oil producing country lah. Betul. So impossible untuk kita tanya rakyat Malaysia tak tahu siapa itu Petronas. Sebab itu adalah our national pride kan. Semua orang tahu kan. Jadi itu salah satu benda kenapa nama oil and gas ni begitu gah lah di dalam konteks Malaysia ni. Yang kedua, saya rasa I think it's unspoken rule juga yang orang tahu industri oil and gas ni dibayar
orang kata dibayar gaji sedap. Gaji sedap. I think that is one of the Lumayan. that is one of the motivation kenapa orang nak masuk oil and gas lah, because we are paid quite significantly higher than other industry lah. Betul. Tak, saya nak stop Syazwan sekejap mengenai tentang gajinya lumayan. Betul lah, bila saya dah ada dalam industri ni dan saya engage kita punya followers, kita punya viewers, okay? Daripada luar industri, daripada dalam industri oil and gas tu sendiri kan. Okay, so contohnya macam kita ambil maintenance engineer dalam oil and gas dan maintenance engineer dalam non oil and gas lah. So yang satunya saya interview tu dia daripada manufacturing company. Okay, manufacturing company. So bila saya buat perbandingan gaji, okay, job scope sama, maintenance engineer dan maintenance engineer. Pengalaman pun sama, 10 tahun dan 10 tahun. Okay. So yang ni untuk oil and gas ni saya tengok gaji dia dah mencecah selepas 10 tahun, gaji dia mencecah 16k. Okay. Tapi untuk maintenance engineer dalam manufacturing industry ni, gaji dia hanya 6k. Sangat beza. Ini reality yang saya ini bukannya dongeng. Ini memang benda yang terjadi kat luar. Okay? So huge gap. So saya nak validate lah apa yang Syazwan bagi tahu mengenai bila kita sebut tentang oil and gas, kita perkara pertama yang terlintas adalah gajinya lumayan. Dan benda tu saya boleh sahihkan. Saya boleh sahihkan benar. Alright? Okay. Boleh continue Syazwan. Selain daripada tu, apa lagi yang awak fikir tentang oil and gas? Yeah, I think as a young guy dulu, I think let's talk about 7 to 8 years ago, masa saya baru habis PM apa semua. As a young guy, that was my core motivation lah. Obviously because masa tu kita budak sekolah, tak tahu apa banyak sangat. Betul. And then plus obviously because saya bertuah sikit sebab saya dapat exposure on oil and gas ni daripada family juga. Because my family, some of my family members kerja oil and gas. So you boleh ada macam idola yang boleh diikutkan lah kan. Betul. Macam tu lah. Okay. So I think that really heavily influence me lah untuk membuat keputusan masuk belajar dalam ke UTP dalam bidang petroleum geoscience ni. Because of the exposure yang Syazwan exposure. Sebab family Syazwan ada one of your family, some of your family ada yang bekerja di oil and gas. Betul. Macam saya tak ada. Mak ayah saya bukan, family adik-beradik mak ayah saya pun bukan, atuk saya semua bukan, adik-beradik saya pun bukan. Awak nak tahu tak apa saya punya yang inspire saya masuk oil and gas? Boleh? Iklan Petronas Raya, daripada lebih-lebih lagi daripada apa tu nama, arwah Yasmin Ahmad kan. Okay. Itu yang betul-betul yang buat saya, sebab waktu tu saya sekolah menengah, memang setiap tahun memang ada iklan raya daripada Petronas. So itu memang sangat-sangat buat saya terinspirasi lah dengan video-video Petronas. Ada video-video yang bukan menggambarkan kejaya, tapi ada juga video yang menggambarkan kejaya di Petronas tu sendiri. So saya macam, okay, one day aku kena kerja so di now, oil and gas. Basically you have achieved your dream lah kiranya. Alhamdulillah selepas saya pun dah dalam industri dalam 13 tahun. 13 tahun sekarang ni. So betul, itu yang saya buat saya punya apa tu nama inspirasi saya lah. Okay. Tapi saya rasa kalau macam case Tuan Fazrul ni lagi power lah sebenarnya. Kiranya you are one of the pioneer in your family members yang masuk ke industri without getting any exposure daripada awal ke apa kan. So I think what you got today is basically all the struggles that you go through by yourself. Boleh dikata Alhamdulillah banyak sebenarnya. Sebab bila kita cakap tentang oil and gas ni, nak masuk satu hal, nak stay dalam tempoh yang lama pun satu hal yang berbeza juga. Cabaran dia sangat berbeza. So alhamdulillah kita dah ada. Saya pun tak tahu apa yang akan mendatang dalam tahun-tahun selepas ni. Tapi apa yang saya boleh nasihatkan adalah kita berusaha selagi boleh. Jangan kita berhenti untuk belajar. Keep improving ourselves. Kan? Okay Syazwan, kita sedia maklum dalam kerjaya oil and gas ni dia ada banyak
kemasukan daripada lepasan SPM, daripada lepasan diploma, lepasan ijazah. Okey. Ada yang skeptical bila sebut oil and gas ni adalah engineer. Engineer oil and gas. Oil and gas engineer, kan? Tadi saya tengok Syazwan daripada belajar geoscience dan jump ke IT. Apa komen Syazwan mengenai kejaya oil and gas tu sendiri kan? Apa sentimen di sini yang kita boleh betulkan? Okay. I think first of all saya nak recap balik macam saya kata tadi, saya lupa nak beritahu yang saya masuk dalam bidang IT tapi dalam company oil and gas juga. Betul. So basically whatever I do in the IT world, it's basically I serve oil and gas industry lah. That's the first statement yang saya nak establish kat sini. Coming back to your question pasal my opinion on the current workforce in oil and gas kan. Saya rasa workforce in oil and gas ni saya nak mengajak orang ramai lebih terbuka dalam mengenali industri oil and gas ni. Kerana kalau kita relate dengan the IR 4.0 punya in revolution, IR 4.0 is all about digitalization. Boleh tak Syazwan terangkan ataupun explain kepada kami IR 4.0 tu sebenarnya apa? Sebab saya selalu dengar tapi untuk nak memahamkan dengan senang tu susah. Apa sebenarnya? Yeah, basically IR 4.0 ni is actually industry revolution 4.0 lah. Dia ada industry revolution 1.0, 2.0, 3.0 sampai ke 4.0. 4.0 dulu daripada pengenalan komputer, daripada komputer pengenalan data, daripada data dimasukkan data entry. Then IR 4.0 is all about automation and data science. Automation and data science. Boleh saya cakap data analyst? Data analyst is a role. Data science is a discipline lah. Macam tu lah. Okay. Okay. So bila kenapa saya cakap IR 4.0 ni is because IR 4.0 ni dia influence segenap lapisan industri dalam Malaysia ni, dalam dunia ni. Bukan sekadar oil and gas tapi every other industry, construction ke, medical industry ke dan sebagainya. Dia memang merangkumi semua industri yang di mana IR 4.0 ni dia drive all the industry to make use of the data and technology to improve the business. Salah satu contoh yang kalau boleh saya kaitkan dengan dalam bidang oil and gas 10 years ago bila kita gali minyak, kita banyak bergantung kepada data-data raw yang kita korek daripada bawah tanah dan menggunakan kebijaksanaan orang ataupun geologis lah untuk interpretkan data itu sama adakah minyak yang di bawah tanah itu berbaloi untuk kita gali atau tidak. Dan benda tu memang memakan masa yang panjang dan memakan kos yang tinggi kerana you have to hire more people to get more expertise and then the time is very consuming lah kalau kita menggunakan manusia. It's very manual driven kan. Setuju. But then when IR 4.0 come into the picture, dia mengubah sedikit sebanyak landscape bagaimana kita mengoperasikan bisnes kita. Macam contoh dalam konteks oil and gas ni sendiri kan, 10 years ago kita bergantung kepada manusia membuat interpretasi secara manual. Tapi when technology comes, kita menggunakan data yang kita korek daripada 20-30 tahun yang lepas untuk predict bagaimana situasi ke masa hadapan. Basically kalau kita belajar sejarah dulu, if you don't learn from history, you will repeat the history itself kan. Pernah dengar tak? Betul, pernah dengar. So basically sama juga. Application data science ni is basically kita study data-data yang 10-20 tahun ke belakang untuk kita predictkan masa depan kita. So balik kepada konteks oil and gas ni tadi, macam contoh kita nak gali minyak kan. Betul. Instead of kita nak kena every time kita gali dan kita interpret data, with the help of IR 4.0, when the data comes and kita masukkan dalam algorithm AI, dia boleh bagi tahu kita sama ada berapa banyak dalam tu dan berapa banyak lagi reserve yang kemungkinan ada di dalam tu dalam 10-20 tahun yang akan datang. Because of the intelligence of the AI ni daripada untuk interpret data-data yang 10-20 tahun ke belakang. Basically dia daripada sejarah tu you boleh predict you punya masa depan. Okay. Tadi Syazwan bercerita mengenai IR 4.0 kan. So di Malaysia bagi pandangan Syazwan, kepergunaan ataupun utilization kita menggunakan teknologi ni berapa persen sebenarnya? Memang dah fully utilized ke? Ke memang kita masih lagi dalam development ataupun masih lagi dalam middle stage?
Boleh tak Syazwan komen? I think in terms of application of a technology ni subjektif lah. Kita tak boleh nak give a blanket statement untuk cakap semua sebab different industry, different adaptation dia. Tapi kalau kita nak cakap soal oil and gas, I think oil and gas is moving towards that. And I think most of the business process kita pun memang dah fully digitalized. So I think it's a very good stage for oil and gas industry in terms of technology adaptation. Okay. So tadi Syazwan bercerita mengenai Syazwan bercerita yang mana Syazwan daripada geoscience kita jump pergi ke dunia IT digital lah. Okay. So now pun kita digitalization. Kita nak boleh tak Syazwan komen mengenai peluang pekerjaan dalam dunia digital ataupun dunia IT tu sendiri. Sebab you dah buktikan yang mana bukan daripada cost IT pun you boleh jump ke IT kan. Dan sekarang ni IT Syazwan sebagai business analyst, product manager, product manager. So sebenarnya peluang pekerjaan kat dunia digital sebab kita nak betulkan naratif, kita nak betulkan sentimen yang mana oil and gas ni hanya untuk engineer. Yang mana benda tu jauh tersasar. Betul, oil and gas tu ada engineer. Okay, ada engineer. Tapi sebenarnya oil and gas ni dia merangkumi semua disiplin. Semua disiplin. Tak kisahlah human resource, logistik, apa lagi yang banyak lagi yang kita ada kan. Memang banyak yang kita ada. So Syazwan boleh tak bagi tahu mengenai dunia digital tu apa sebenarnya position yang ada dan sebenarnya disiplin ataupun education background apa yang diperlukan dalam untuk kita nak bekerja dalam dunia IT oil and gas ni. Okay, faham. I think first of all your question can be divided into two part. Satu di mana Tuan Fazrul tanya bagaimana the outlook of IT industry itself. And second part of your question is basically what is the significance of IT in oil and gas lah basically. So saya akan answer soalan nombor satu dulu. I think kalau kita daripada bukan IT punya background macam saya kan, untuk masuk ke IT ni bukanlah satu benda yang mudah saya boleh kata. Tapi just to give information to others, IT ni pun dia terbagi kepada dua juga. Dia ada IT yang technical, dia ada IT yang non-technical. For me, as a non-IT graduate, saya masuk kepada non-IT technical. Which is saya bukannya programmer, saya bukan coder apa semua tu. Banyak orang tak tahu benda ni. Ada orang ingat kalau kerja IT je, memang kena pandai hack lah, pandai buat coding apa semua. It's not just like that. It's basically bigger than that. Because you ada technical punya route, ada non-technical punya route. So kalau technical punya route ni dia memang obvious lah macam programmer macam kita tengok dalam movie, hacking, buat program, buat software apa semua tu kan. Tapi for non-technical punya route pula dia ada banyak. Dalam IT ni pun kita ada terbahagi technical dan non-technical. Correct. Dan Syazwan adalah kita consider non-technical lah kan? Saya consider myself as a non-technical IT practitioner lah. Right. Because I don't touch codes. Saya tak reti buat coding pun, saya tak reti buat programming apa semua. Tapi apa yang saya tahu is that I know how to build a good product. Basically IT ni, kalau kita cakap pasal IT ni, it's all about software lah. Software and products lah kan. Produk ni boleh jadi software, boleh jadi hardware juga. Tapi basically the engine behind teknologi tu is basically the software lah. Betul kan. So for me as a non-technical punya IT practitioner, I don't touch codes, but I know how to build a good product dari segi di mana kita belajar what is the demand in the market. Sometimes, saya nak cerita satu horizon dalam IT world. Bila kita hire programmer semata-mata yang dia hanya tahu buat code saja, they are very good at what they do. Diorang tahu code apa semua. Faham? Tapi kalau kita nak build, contoh ni kita nak buat satu produk yang menyelesaikan masalah masyarakat kebanyakan, mungkin mereka tidak tahu lebih banyak kerana mereka tidak ada basic dalam business understanding and the market context. Faham. So that is the angle of how the non-technical people like me can contribute the value. Because for me, I can understand the market, I can understand the sentiment, I can understand the business needs. Faham. Syazwan bercerita mengenai konteks IT sahaja kan. Betul. Tapi sebenarnya konteks apa yang Syazwan nyatakan sebentar tadi, dia boleh sebenarnya aplikasi ni sama je dalam konteks dunia the whole company. Sebenarnya okay, macam contoh engineer yang run, okay, dia yang calculate, dia yang design equipment, dia yang run, dia yang maintain the equipment. Tapi the directions of the company, the visions or missions untuk kita nak execute tu sebenarnya yang biasa kita jumpa adalah non-technical. Even sebenarnya kalau you notice Presiden Petronas pun kebanyakannya adalah daripada non-technical. Finance kan? Ada few je yang daripada technical
non-technical. Betul. Okay. Betul. So minta maaf kacau, boleh teruskan. Okay, so basically macam tu lah how the root of a non-technical person can actually strive in the IT industry lah. Basically by having the skill of understanding the business needs, your customer needs, and you can actually contribute towards building a good product. Because as a programmer, orang tak fikir aku nak build product ni menyelesaikan masalah apa. They will think just how to execute my code. Tapi business analyst ataupun product manager contohnya kan, diorang berfikir, okay, sama ada produk aku ni akan berjaya di pasaran atau tidak. Bagaimana nak make sure kalau aku build this product, botol air ni, aku akan berjaya menembusi pasaran market lebih daripada 1 juta orang beli. So that is a question yang programmer tak fikir, sebab diorang hanya fikir how to build the product. Betul. But how to build a good product is a question yang selalunya non-technical people like business analyst, product manager akan fikir lah dengan bantuan CEO dan shareholder dan sebagainya lah. So that is how the IT industry works basically. So I hope that would actually help the people out there to explore more on this side, because kebanyakan yang saya jumpa pun orang tanya, oh nak jadi masuk IT ni saya kena ambil sertifikat apa. I mean yes, ada sertifikat yang memang relevan dan perlu untuk kita ambil. Tapi sometimes even with the basic a good business understandings and the business acumen and critical thinking pun, you can actually strive in this field. So Encik Syazwan bagi tahu kat sini yang mana anyone can jump to IT. Boleh. Kalaulah contoh dia ambil jurusan HR kat universiti, ada possibility ke dia boleh lompat? Ada banyak. Saya boleh bagi satu case study. Ada seorang kawan saya ni, dia graduate HR. Okay. And then after that dia masuk bahagian IT macam mana tau. Dia memang ada pengetahuannya luas tentang bidang HR ni. Dia tahu sebagai HR apa dia perlu buat apa dan sebagainya kan. So bila dia masuk dalam satu company ni dia baru start. Dan company ni dia look forward untuk digitalizekan dia punya business process daripada paper and pen, dia nak pergi kepada software lah. So kawan saya masuk company tu, dia just bagi tahu apa requirements sebagai HR. Contohnya kalau saya nak buat software ni kena ada A, B, C sebagai HR. Betul. HR guna ABC. So that's how he actually play into role into IT world. Dan bila software tu dah deliver, dia automatic jadi subject matter expert untuk software tu. Sebab dia tahu aplikasi macam mana nak guna software tu dan sebagainya. Wah, menarik ni untuk kita terpakai kan. So maksud dia peluang pekerjaan banyak. Kita boleh bagi tahu yang mana dunia pekerjaan kat IT ni pun memang luas. Betul. Lah. Memang luas. Betul. Dan sesiapa pun boleh jump. Okay? Dengan adanya macam skill set yang Syazwan bagi tahu tadilah. Contoh satu lagi, sorry Tuan Fazrul macam tadi HR tu kan. Contoh case study HR tu, dekat luar sana banyak lagi software aplikasi digital software HR yang berkenaan dengan HR untuk manage manpower, untuk manage gaji dan sebagainya. Betul. Sometimes kalau kita hire orang yang without non-HR background, kita tak tahu apa purpose nak guna modul ni, Tapi kalau kita hire HR yang tahu pasal HR operation dan sebagainya, diorang instantly tahu macam mana nak guna modul ni dan modul dalam aplikasi HR itu sendiri. So that is another way how yang tak belajar IT, contoh daripada background HR pun boleh masuk IT juga. Because once you know what's the basic and the operation of the HR, you can simply use the application to the best. Okay. Ada soalan lagi, soalan yang selalu biasa saya dengar. Bang, saya ni IT bang. Kan? IT boleh masuk offshore tak bang? Boleh pergi offshore tak bang? Apa komen Syazwan? Saya personally saya tak ada pengalaman lah pergi ke offshore lah. Saya tak pernah pergi ke upstream lagi lah. Okay. Tapi memang ada. Memang ada. So, kalau dia pergi ke offshore bukan untuk stay sana for good lah. Maksud dia ada projek yang dia kena kendalikan macam commissioning, macam troubleshooting. Betul? Memang ada. Okay, itu menjawablah soalan yang biasanya ni. Okay, ada satu lagi concern kita kat sini. Ni soalan ni sangat-sangat bagi saya sensitif, tapi sepatutnya kita kena bagi tahulah. Dunia AI mengusik tenaga kerja manusia. Okay? Baru-baru tadi Syazwan kata tentang HR. So sekarang ni kita ada sistem yang mana kita tak perlukan manusia lagi. AI yang jalankan kerja. Betul. Sistem HR. Saya ada jumpa. Okay? Saya ada jumpa dan baru-baru ni ada satu company besar, saya tak nak cerita lah, nanti kena saman. Okay? Dia lay off about 500 staff due to AI. Sebab AI dah take over kerja manusia.
apa pandangan Syazwan dan apa nasihat Syazwan mengenai isu ni? Sebab saya pun risau bila sebut tentang benda ni. Saya kerja saya promote tenaga kerja, bagi tahu, sebab kita tahu yang mana ramai tak minat dah untuk nak sambung pengajian semua kan. So tapi peluang pekerjaan tu tak ada. Sebab apa? Sebab AI. Okay, so Syazwan saya rasa layak kot. Okay, jawab soalan ni. Boleh tak Syazwan komen? For me, first of all, kita kena accept lah yang dunia sekarang ni, we have to live with AI. You like it or not, memang AI ni is a part of our life. Apa-apa yang kita buat pun sekarang ni memang dengan bantuan AI kebanyakannya. So bila kita faham konsep AI dan kita accept that AI will live with us, what we need to do is basically we need to know how to leverage AI in terms of boosting our productivity. Contohnya, macam 10 tahun lepas, macam kalau masa zaman saya study dulu, saya perlukan dua benda. Saya perlukan laptop dan saya perlukan kawan. Betul. Sebab kawan saya untuk ajar saya dan laptop untuk saya jawab soalan ataupun study material dan sebagainya. Tapi bila saya fast forward sekarang ni kalau saya nak study, saya perlukan satu benda je. Saya perlukan laptop je. Kawan dah tak perlu. Sebab apa? Laptop tu ada chat GPT dan saya tanya je chat GPT tu semua soalan. Betul. Dan dia boleh jawab soalan lagi cepat daripada kawan saya jawab. So, apa yang kita boleh belajar di sini is that even with the AI, saya rasa saya dapat informasi dengan lagi cepat dan saya boleh bekerja dengan lebih baik. Betul. Kalau 10 tahun yang lepas nak tunggu kawan punya free time, punyalah lama. Satu hal lagi kena sidai. Tapi AI kita takkan kena sidai. Asalkan ada internet connection, tak ada masalah. Betul. Okay, right. Tapi the pokok of the story is that dengan AI ni, you know, memang sekarang kita tengok AI ni sebagai threat kepada kita punya peluang kerja dan sebagainya. Tapi if you know how to use AI to leverage ataupun to boost your productivity, that is how you strive and you'll be valued at all the times. Okay. Tapi itulah. Again, AI ni pun dia akan develop. Okay, dia akan develop from time to time. Betul. Okay. Cuma boleh tak komen sikit mengenai AI? Kan, itu adalah advantage kita, saya rasa kan. Apa kita panggil? Emotional intelligence. Emotional intelligence. So boleh tak komen sedikit, adakah AI ni akan develop menyentuh kepada EI ni satu hari nanti? I think for me, so far kalau apa yang saya tahu dengan teknologi sekarang ni, memang AI ni adalah salah satu cognitive abilities yang only human master it lah. Human master the cognitive abilities of expressing emotional intelligence kan. Tapi nak kata AI tak boleh buat benda tu pun saya rasa kurang tepat. Sebab AI ni, if you can train them, they will be good at it. Maybe sekarang ni kita ada ada limitation sikit lah dari segi teknologi ataupun resource dan sebagainya untuk train. For now memang tak ada. Tapi anyway, the fundamental of the emotional intelligence is that manusia boleh berfikir secara waras, rational, dan satu lagi menggunakan sometimes guna apa orang panggil tu, bukan emotional, apa ni, saya lupa apa perkataan yang sesuai untuk rational and yang lebih kurang dalam bahasa Inggeris apa? Boleh lebih kurang? Saya pun tak tahu. Tak apa, okay. Anyway, cut this short lah. Okay. Anyway, AI and EI can work together, tapi what gives human an advantage is that kita ada emotional intelligence yang tak perlu dibuat-buat. Contohnya, kalau kita diletakkan dalam satu situasi yang sangat getih yang memerlukan kita untuk membuat keputusan, AI without a trained data, diorang tak boleh buat keputusan tu. Tapi sebagai manusia, walaupun kita tak ada information itu untuk buat keputusan, tapi we have a emotional intelligence to decide what's the best outcome out of that situation. Betul. Okay, nak sebut tentang benda ni, tentang kelebihan manusia sebagai kita punya ada EI, emotional intelligence, yang mana AI tak ada. Dia sama juga seperti macam apa beza management dan leadership. Okay, apa beza management? Management ni AI boleh buat, tapi leadership AI takkan boleh sentuh. Okay, contoh dia adalah management dia perlukan information banyak ni, dan dia perlukan masa banyak ni untuk membuat keputusan, dan impact tu berlaku banyak ni. Okay, tapi leadership, kalau manusia boleh sentuh leadership, okay, dia memerlukan information banyak ni, okay, dia memerlukan masa untuk membuat keputusan banyak ni,
dan impact dia adalah banyak ni. Ini beza management dan leadership. Betul. Yang mana bagi saya AI tak boleh sentuh leadership. Okay? Tapi tak semua manusia pun boleh sentuh leadership. Okay? Yalah, because leadership ni is actually a human character. Human character, betul. Human character, betul, kan? betul. It's God given punya ni lah, character kan. God given talent, tapi dia pun boleh develop. Betul. Okay? Sebab banyak kita sebenarnya lagi-lagi sebenarnya saya share pengalaman saya. Saya daripada Gen Y, awak Gen Z ya? Gen Z ya? Gen Z ya awak? 90s. Gen Z lah. Gen Z, okay. Okay, Gen Z. Saya punya boss adalah baby boomers. Okay, daripada kalangan baby boomers. Kalau nak share pengalaman, baby boomers ni dia sebenarnya sama sentimen dengan siapa yang disebut-sebut oleh kebanyakan kita, yang mana dunia oil and gas ni, yang tak best tentang dunia oil and gas adalah bos-bos dia semua garang. Dalam masa Melaka, wow. Semuanya jenisnya macam Strict lah. street, kaki hamun, maki, ada yang tak kena je terus maki hamun, semua macam tu. Sebenarnya saya nak komen sikit lah. Manusia ni dia tak sukakan nasihat. Manusia ni juga dia tak sukakan feedback. Lagi-lagilah feedback tu dalam bentuk negatif. Kan? Manusia ni sebenarnya dia sebab bila you bagi feedback ataupun bila you bagi nasihat kepada manusia, you akan turunkan dia punya, kita panggil self efficacy. Okay? So self efficacy ni dia akan low. Okay? Manusia ni sebenarnya dia perlukan validations yang mana contoh Syazwan, you punya presentation ni sangat bagus. Tapi you nak tahu tak apa lagi yang boleh improve dengan you punya presentation. Ini manusia suka. Dia nak kita dalam kat side dia dulu untuk validate dia. Betul. Tapi at the same time kita tambah lagi untuk kita nak improve dia. Betul. Kalau baby boomers zaman saya dulu, apa benda yang kau present ni setan? Apa yang kau merepek ni? Kan? Macam tu kau. Nak compare dengan Syazwan, bagus lah you punya presentation, tapi ada slight improvement yang saya rasa awak boleh baiki. Kan? Sebenarnya itulah manusia. Dan bagi saya, Gen Z mungkin dah tak rasa lah kot dunia-dunia maki hamun. Dan saya nak bagi tahu kat sini, memang sekarang ni memang dah tak ada dah lah macam tu. Kalau ada lagi. pun ada. Gen Z rasa. Sebab bos kita baby boomers lagi. Baby boomers, yes, bos kita baby boomers lagi. So saya takut baby boomers marah saya lah lepas saya bagi tahu ni. Tapi ini adalah hakikat yang kita kena share kat sini. I think in terms of approach a bit different lah. Ya, betul. Dulu dia stern sikit, tapi mungkin sekarang ni dengan peredaran teknologi dan sebagainya, mungkin human character pun berubah sikit lah untuk compromise certain things. Betul. Okay, selain daripada kita dah berbicara mengenai peluang pekerjaan, lebih-lebih lagi IT. Kita dah tahu macam mana sebenarnya dunia pekerjaan IT di dalam oil and gas tu macam mana kan. Okay. Cuma dia minggu lepas kita berbicara mengenai minat. Kita berdiskusi mengenai minat. Kita kena tahu minat, kita kena tahu tentang peluang pekerjaan. Okay, contoh dia peluang pekerjaan, contoh kalau kamu ambil mechanical engineering, okay, sebenarnya apa pekerjaan yang ada dekat oil and gas? Maintenance engineer, betul. Inspections, piping, project, static, rotating. Banyak, memang banyak. HSC pun boleh. Okay, banyak. Okay, itu elemen kedua. Elemen ketiga dalam misi pencarian kerja di oil and gas adalah kamu kena tahu company-company yang terlibat dalam oil and gas. Betul. Okay, dalam IT, dalam dunia IT, bagi saya setiap company oil and gas punya IT department. Awak setuju tak setuju? Setuju. Betul? Betul. Maksud dia setiap company ni kena ada IT department. Betul. So sama juga dengan disiplin yang lain. Okay. Macam saya selalu ceritakan mengenai dalam dunia oil and gas, kita ada 3 kasta. Satu kasta adalah technology provider company. Nombor 2 adalah operator company ataupun client company. Nombor 3 adalah contractor company. Custom yang saya sebutkan ni adalah target kamu. Okay? Sebab masalah di Malaysia, graduan di Malaysia ataupun anak-anak muda kita lah, bila sebut je oil and gas,
Petronas. Sebut je oil and gas, Petronas. Bila tak dapat Petronas, kita apply, kecewa. Bila kita kecewa, kita dah give up. Tak payahlah ni, tak merepek je nak dapat kerja ni. Kita kerjalah apa-apa yang ada kat luar. Saya tak nak benda tu berlaku kat sini. Saya nak kita, betul kita ada target kita. Tapi kita kena ada plan B kita. Plan B and plan C kita. Okay? Dalam oil and gas, macam saya sebutkan tadi, kita ada 3 kasta. Kalaulah contoh kita tak dapat technology provider company, yang mana memang susah saya bagi tahu, technology provider company ni macam Schlumberger, Halliburton, okay? Dia memerlukan pengalaman, at least minimum 5 tahun. Ada dia ambil graduate, tapi terlalu sikit. Okay? So, kita pergilah menuju ke client company, operator company. Okay, operator company ni macam Shell, Petronas, ExxonMobil, Petron. Ini yang biasa kita tengok lah kat tepi jalan. Maksudnya stesen minyak. Okay, company stesen minyak lah kita panggil. Kalau tak dapat benda tu, sebab company ni pula dia memerlukan CGPA yang tinggi. Dia memerlukan, kalau you scholarship lagi tinggi lah peluang you. Betul. Okay, kalau tak dapat benda ni, kita pergi ke nombor 3. Nombor 3 ni adalah kita punya contractor company atau subcontractor company, EPCC company. Okay, sebenarnya peluang yang paling besar, yang paling banyak dalam dunia oil and gas ni adalah ni. Apa ni? Contractor company. Sebab memang manpower yang diperlukan tu pun ramai. Apa kata kita mulakan dengan yang contractor company ni dahulu, EPCC, selepas 2-3 tahun contoh dah ada pengalaman, baru kita cari yang tempat lain. Betul. Jangan give up. Masalah sekarang ni kita tak tahu jalan. Bila kita tak tahu jalan, kita tak tahulah macam mana nak berjalan. Kan? Saya rasa masalah orang kebanyakan adalah diorang tak tahu siapa contractor company, siapa operator, siapa teknologi. Diorang tak boleh distinguish between these 3 different kasta kan. Betul. And pendedahan tu mungkin tak cukup. Pendedahan tu mungkin tak cukup. Kita ada satu masalah kat Malaysia, Sazwan, yang mana saya dimaklumkan yang di Malaysia ramai dah tak berminat untuk sambung belajar, lagi-lagi dalam bidang STEM, sains, teknologi, matematik kan. Dan kalau perkara ni berlaku, 70% lepasan SPM tak nak sambung belajar. Kalau benda ni berlaku, sekarang kita tak nampak. Kita akan nampak selepas 10 tahun. Yang mana kita akan kekurangan tenaga mahir. Betul. Okey. Apa komen Syazwan? Saya rasa masalah pelajar yang tak nak sambung belajar ni has been ongoing for a couple of years already. Kita dah nampak trend tu sebenarnya, yang di mana after SPM, diorang tak nak sambung ke peringkat universiti dan sebagainya atas alasan kalau ada, contohnya sekarang ada degree pun gaji lagi rendah daripada pemandu Grab sebagai contoh. Dan itu membuatkan mereka lebih tertarik ke arah menceburi bidang gig ekonomi lah, menjadi driver Grab, hantar makanan dan sebagainya kan. Tapi masalah yang lebih besar yang orang tak nampak adalah kalau perkara ini terus berlanjutan, negara kita akan mengalami masalah brain drain, yang di mana kita tak ada talent yang diproduce oleh negara kita, dan kita akan bergantung harap kepada expert ataupun talent yang diimport daripada luar masuk ke dalam negara kita. Implikasinya bila perkara itu terjadi adalah di mana kita perlu mengeluarkan duit untuk membayar mereka lebih. Itu satu. Dan kedua adalah kita rugi kerana kita mampu untuk melahirkan talent-talent yang sebegitu rupa juga. Cuma talent-talent ini tidak berada dalam negara kita dan dia contribute dia punya expertise di negara luar. Dan mereka dibayar lagi tinggi. Dan itu membuatkan negara kita berada dalam satu fasa kerugian lah. Kerana kita perlu mengimport talent daripada negara luar, membayar mereka dengan lebih, instead of giving that money to our people in Malaysia, and that money will circulate and boost our economy up. That is a very simple analogy yang saya boleh gambarkan dengan masalah brain drain ni sekiranya perkara ini terus berlanjutan dalam jangka masa panjang. Okey, menarik. Satu benda yang itulah dalam OGM pun, Oil and Gas Meta, kami perjuangan kami memang kita nak promote peluang pekerjaan yang ada, lebih-lebih lagi di oil and gas. Okey, ini yang kita sentuh oil and gas. Sebenarnya industri luar pun banyak juga. Banyak lagi. Okey, banyak lagi. Sebab tu saya bimbang benda ni, melihat trend ni. Lagi tadi Syazwan sebut tentang Grab, tapi sebenarnya banyak lagi, lebih daripada tu. Sekarang ni kalau you pergi sekolah-sekolah,
apa cita-cita anda? Jangan terkejut. Ramai di antara diorang kata nak jadi influencer, nak jadi TikToker, YouTuber. Okay, tak salah cita-cita ni. Tapi adakah ini kerjaya? Ini kerjaya. Bagi saya ini bukan kerjaya. Ini bukan kerjaya. Kalau kamu nak jadi YouTuber sekalipun, kalau kamu nak jadi TikToker sekalipun, habiskan dulu belajar. Betul. Belajar ni at least diploma pun jadilah. Betul. Jadi diploma jadilah. Betul. Lepas tu dapatkan pekerjaan. Lepas tu YouTuber ni you boleh buat full time. Betul. Boleh. Saya dah buktikan. Okay, saya dah buktikan. Okay, boleh. Benda tu boleh berlaku. Alright. So itu sahaja kita punya sesi. Kita dah lewat masa ni. Okay, ini sesi untuk episod kali ni. Sekali lagi daripada pihak OGM, saya ingin mengucapkan terima kasih kepada Syazwan. Terima kasih datang juga kerana sudi menjemput. Alhamdulillah, insya-Allah kita akan jumpa pada minggu hadapan. Insya-Allah. Terima kasih.